dekorasi minimalis. Kita boleh menggunakan konsep-konsep seperti elemen-elemen batu. Tak semestinya kita gunakan pokok untuk menampakkan tempat tu lebih menarik. Saya daripada kecil memang minat craft. Jadi saya ajak adik saya buat craft sama-sama dengan dia. Kediaman yang mempunyai lanskap yang cantik dan praktikal menjadi impian setiap pemiliknya. Selain menjadi ruangan santai, persekitaran yang dikelilingi kehijauan flora mampu mempengaruhi emosi yang lebih tenang. Hai, saya Anas Syofri dan ini wife saya, Ernie. Kami daripada The Hutans. So hari ini dalam segmen dekorasi bersama Nona, so kita akan bawakan penonton-penonton menyaksikan macam mana kita transform laman kecil ni jadi lebih menarik. Nak tahu bagaimana? Jom ikut kami. Untuk rumah ni, dia berkonsepkan English, jadi kita nak buat konsep garden dia pun lebih kurang pada English style, main hitam putih macam tu. Untuk pokok-pokok dia kita lebih menggunakan pokok-pokok dan juga pasu-pasu yang kecil kerana kawasan perumahan ini mempunyai laman yang sederhana kecil. That's why kita tak boleh menggunakan pokok-pokok yang terlalu heavy. Pemilihan pokok yang bersesuaian seperti pokok jenis pine digunakan bagi menghidupkan lagi konsep rumah seperti di negara barat. Staf kami ada meletakkan satu lapisan sebelum membentang rumput. Lapisan itu dipanggil geotextile. Tujuan dia adalah lebih kepada mengelakkan rumput liar daripada naik semula di masa akan datang. Lebih suggest kepada rumput tiruan ni ataupun artificial grass adalah kerana sebab dia less maintenance. Kita tak perlu nak siding, cabut rumput-rumput liar. Kalau dibandingkan dengan rumput biasa, kita kena maintain dia setiap hari. Daripada segi penjagaannya sangat mudah. Kita boleh vacuum, sapu dan juga guna blower. Jika terkena air, tak ada masalah dengan rumput ni sebab dia ada ruangan lubang untuk air keluar. Warna rumput tiruan juga lebih cantik sekaligus menaikkan lagi seri laman dengan suasana dan rimbunan segar. Untuk batu pula, kita gunakan macam-macam jenis batu. Macam yang ni batu sungai, lepas tu batu yang lepeh-lepeh ni kita guna untuk stepping stone dia. Dan satu lagi kita guna batu kecil-kecil macam ni sebagai tambah decoration dia. Selain bertindak sebagai hiasan tambahan, penggunaan batu-batuan sebenarnya berfungsi sebagai sempadan atau pagar. Ia bertujuan untuk memelihara pokok yang lebih kecil dan tidak mudah dipijak oleh pemilik kediaman atau tetamu yang datang berkunjung. Konsep yang kita orang cari, kita just lepas serahkan semua kepada Hutans untuk design. Hasil yang diorang bagi kat kita orang sangat berpuas hatilah. Batu lepir yang diletakkan di atas rumput tiruan merupakan sentuhan akhir hiasan lanskap supaya kawasan laman lebih santai dan menonjol. Baiklah, kita dah settle dah untuk laman yang lebih kurang keluasan 300 kaki persegi ni. Seperti yang anda lihat, kita still maintainkan konsep hitam putih dia. Sebab kita nak maintain laman ni punya konsep, tak nak lari sangat. Ini baru laman kecil. Kalau anda nak tahu bagaimana kami decorate laman yang lebih besar, jom ikut kami. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat laman yang lebih besar daripada sebelum ini. Okey ni. Rumah ni kita menggunakan konsep yang lebih santai, elegan. Nak tengok macam mana? Okey, jom. Laman sebuah rumah banglo berkeluasan 15 x 61 kaki persegi ini telah ditransformasikan menjadi lebih tenang dan sesuai untuk aktiviti riadah seisi keluarga. Untuk rumah ni kita lebih menekankan family konsep. Contohnya seperti ada pating golf dekat sini. Pelbagai jenis warna dan bentuk batu digunakan dan mempunyai rekaan tersendiri. Sebenarnya kita guna batu ni sebenarnya nak menaikkan seri. Satu lagi sebab kalau kita tak taruh batu tu, dia tak nampak macam border. Tengok ruang. Kalau ruang tu kecil, kita guna yang terang sikit. Kalau ruang tu lagi besar, kita kena guna warna yang gelap sikit. Macam itulah lebih kurang. Pokok-pokok yang berlainan saiz berserta susunan yang tidak terlalu padat memberikan impak laman yang lebih luas. Nak laman yang luas yang nampak tenang, so that kita orang family boleh duduk luar, rehat, tenangkan fikiran macam tu.
Dekorasi minimalis tanpa tanaman juga boleh diterapkan supaya mempunyai ruang yang lebih praktikal sesuai untuk anak-anak melakukan aktiviti santai mereka. Seperti yang anda lihat di belakang kami ini adalah satu contoh di mana lamannya tidak kelihatan begitu lebar tetapi memanjang. Pada penonton-penonton yang mungkin ada ruangan rumah laman yang lebih kurang sama macam ni, tapi nak dia kelihatan lebar, kita boleh menggunakan konsep-konsep seperti elemen-elemen batu. Tak semestinya kita gunakan pokok untuk menampakkan tempat tu lebih menarik. Ruangan luas macam ni sesuai untuk rumah yang ramai kanak-kanak. Menanam gugusan pokok bersaiz renek diselang-selikan bersama pokok yang lebih tinggi pula menampakkan ruang landskap yang lebih memukau. Untuk rumah ketiga ni, kita mengekalkan konsep yang sama, cuma bezanya kita letak pokok ni dalam pasu. Pokok dalam pasu ni, dia ada pro and cons dia. Antara dia punya keburukan dia, pokok ni limited. Ruang dia limited, jadi pembesaran dia agak lambat sikit. Tapi dia punya kebaikan dia, in future kalau nak alih pokok ni, kita boleh alih je ke mana-mana. Seperti yang penonton boleh lihat, dekat sini, kawasan ni, kita menggunakan elemen kayu dengan rumput, diselang-selikan dengan rumput. So tak adalah boring sangat kita nak guna rumput je. So kita mungkin boleh letak tiles ke kayu ke apa saja elemen yang membuatkan kawasan tu tak boring. Mengikut kreativiti penonton jugalah. Dekorasi laman yang sangat hijau lah especially kan, supaya bila kita balik tu kita rasa tenang, kita rasa relax, anak-anak pun seronok untuk bermain kan. Itu saja tips dan perkongsian daripada kami, tim di hutan. Tak adalah susah mana kalau nak cantikkan laman ni. Kita memerlukan 3 elemen je, iaitu rumput, pokok dan batu. Ada 3 elemen ni, lepas tu anda kreatif, insya-Allah laman anda akan jadi cantik. Semoga tips dan perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada penonton di rumah sana. Rumahku, syurgaku. Sama ada laman itu besar atau kecil, susun atur landskap bersama rimbunan menghijau dapat mencetus ketenangan jiwa dan merehatkan minda. Tuan cakap konkrit ni buat jambatan, buat rumah, tapi hasilkan perhiasan rumah ni daripada konkrit, dia macam kagum. Kalau kita pakai ikat, kadang-kadang save dekat phone, kadang-kadang hilang ke apa. Benda-benda ni semua kita boleh simpan as a memento. Berbekalkan idea yang kreatif, pelbagai hasil kerja seni dan perhiasan boleh dicipta secara DIY di rumah. Tidak memerlukan modal yang besar dan menggunakan bahan kitar semula yang sedia ada, ia dapat menghasilkan produk yang mewah dan eksklusif. Diusahakan oleh pasangan suami isteri, bentuk-bentuk antara yang pakar dalam penghasilan pelbagai jenis perhiasan rumah secara DIY menggunakan bancuan konkrit. Adesh dia suka barang-barang DIY. So masa 2015 macam tu, Adesh nak cari satu pot konkrit. Tapi tak jumpa any seller yang jual dekat sekitar Kuala Lumpur ataupun dekat Klang Valley memang tak ada. So kita decided nak try sendiri buat menggunakan konkrit lah. Bermula sejak 4 tahun lalu, pilihan produk yang direka datang dalam variasi warna, corak dan reka bentuk yang berbeza. Mostly sekarang ni bentuk dia lebih kepada geometri dan juga nampak ringkas, elegan, simple, clean lines. Tak suka design yang macam berkerawang, yang clutter sangat. Kita suka yang design nampak clean je kalau letak dalam rumah tu. Hari ini kita akan buat satu pot konkrit daripada botol terpakai. So maknanya botol ni kita boleh recycle daripada bermacam-macam jenis botol. Botol sos tomato boleh, botol air boleh, macam ni botol air. So kita nak buat dia punya top dia daripada konkrit. So kita perlukan simen yang dicampur dengan pasir. Kemudian kali ni kita akan tambah sikit batu-batu kecil-kecil halus ni untuk dapatkan efek macam ada batu-batu macam terazuk efek sikit. Okey. So, kemudian saya akan gunakan kertas A4 plastik ni. Saya akan potong dia dan ukur dia sebelum saya lekatkan dia dekat tepi botol tu. Potong kertas keras elut sinar mengikut ukuran saiz botol, kemudian balut di sekeliling botol dengan kemas dan kuat.
Kita dah balut keliling dia, jangan lupa untuk selotip dekat sini juga. Dekat dia punya sambungan dia ni supaya konkrit tak keluar dari situ. Tutup juga lubang botol bagi mengelakkan simen masuk ke dalam. Bancuh simen bersama air sedikit demi sedikit sehingga bancuhan menjadi pekat. Tambahkan sedikit batu bauk untuk mendapatkan kesan tekstur konkrit yang lebih kasar. Tuan cakap konkrit ni buat bangunan, buat jambatan, buat rumah, tapi bila kita hasilkan perhiasan rumah ni daripada konkrit, dia macam kagum. And then daripada situ slowly lah kita dapat exposure. Alhamdulillah lah sampai sekarang pelanggan tu ada. Bergantung kepada saiz dan ketebalan produk yang dihasilkan, proses mengeringkan simen atau konkrit mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk sisa pepejal mengeras sepenuhnya. Jadi sekarang kita nak tunjukkan konkrit yang dah keras yang kita buat tu. Seterusnya, kikis permukaan atas dan sekeliling simen dengan menggunakan kertas pasir untuk mendapatkan hasil yang lebih rata dan tidak tajam. Yang ini kita dah buat, nampak rata dan licin lah. Ini antara kreativiti yang kami kongsikan hari ini kepada penonton di rumah. Selamat mencuba. Bentuk-bentuk juga bakal mengeluarkan produk DIY kit khas buat pelanggan yang berminat untuk mencuba sendiri menghasilkan produk berasaskan konkrit atau simen. Jika aktiviti bancuhan simen agak rumit untuk dihasilkan, ada projek yang lebih mudah dan sesuai untuk dilakukan bersama anak-anak. Dengan menggunakan beberapa keping kertas, pelbagai jenis kad ucapan yang menarik boleh dihasilkan. The beginning kenapa saya buat kad ni sebab saya tengok dekat market memang semua kad-kad yang jual memang simple. So saya nak something yang menarik which is orang akan lagi suka. So saya try untuk buat sikit-sikit. Selain kreatif dalam menghasilkan kad, Nur Faza Zainuddin, 42 tahun, menitik beratkan material dan tekstur kertas supaya hasil kad lebih berkualiti dan tahan lama. Untuk colouring ni saya guna Bristol paper which is kalau kita colour nanti dia akan jadi cantik, dia absorb dekat kertas, and then oleh kerana saya pakai alcohol marker so dia tak meresap sangat dekat sebelah belakang. Mempunyai pelbagai jenis corak dan warna, kebanyakan kertas-kertas yang digunakan dibeli secara atas talian dan diimport dari negara Amerika Syarikat. Kad normally saya guna dia panggil card stock. Benda ni import daripada overseas sebab kalau kita pakai kad yang biasa, kualiti dia macam tak berapa nak best. Masih berkhidmat di salah sebuah syarikat minyak dan gas, ibu kepada 3 orang cahaya mata ini kebiasaannya akan mengambil tempahan 3 minggu lebih awal untuk disiapkan. Every time saya buat, saya memang akan gunakan saya punya kreativiti sebab benda kadang-kadang ada sikit so kita kena main dengan guna banyak material. Melihat kecanggihan teknologi masa kini, ada sesetengah daripada kita yang menganggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Namun, siapa sangka kad ucapan sebegini masih mempunyai peminat dan nilai sentimental tersendiri. Saya rasa macam berbaloi dengan apa yang saya buat, worth it sebab benda-benda ni semua kita boleh simpan as a memento. Sebab kalau kita pakai ikat, kadang-kadang save dekat phone, kadang-kadang hilang ke apa. So benda ni at least kita boleh display dekat meja ke, dekat whatever rak buku ke apa. At least something yang orang boleh tengok. Selain kad ucapan, Made by Faza juga turut menghasilkan pelbagai jenis kraft tangan kertas yang cantik dan menarik. Dengan menggunakan kertas, bermacam-macam produk yang dapat kita hasilkan. Selain daripada itu, kita juga dapat meluangkan masa dan menjana kreativiti anak-anak. Selamat mencuba! Selain kertas, tanah liat polimer juga boleh digunakan dalam mengadaptasikan bermacam-macam hasil seni yang comel lagi kreatif. Saya daripada kecil memang minat craft dan pernah ada satu artikel dalam majalah saya pernah tengok dia buat bear melalui clay dan kebetulan masa tu tengok budak-budak suka main clay kan. Jadi saya ajak adik saya buat craft sama-sama dengan dia. Bermula pada tahun 2016, mereka tidak menyangka hasil DIY yang dilakukan secara suka-suka mampu menjadi salah satu sumber rezeki sehingga ke hari ini.
saya nak hadiahkan pada kawan. So saya buat satu fridge magnet. So dari situ kita just bagi untuk hadiah perkahwinan. Dan dari situ, dari mulut ke mulut, so kita rasa macam insya-Allah kita boleh open order. So kita mulakan perniagaan. Bagi memantapkan lagi skill yang sedia ada, segala teknik dan cara yang betul hanya dirujuk melalui sumber internet. Pembelajaran dan pengalaman yang ditimba menjadikan dia semakin mahir untuk menghasilkan pelbagai bentuk yang ditempah oleh pelanggan. Selalunya customer akan minta satu benda yang kita kena tiru daripada gambar. Contohnya motor. Yang itu saya rasa itu paling remeh yang saya pernah kena buat sebab saya kena ikut apa color, saya kena tengok satu-satu. Kalau daripada segi yang lain berkenaan dengan doll apa semua, saya tak ada rasa itu satu cabaran untuk saya. Tanah liat polimer diimport khas dari negara China kerana teksturnya yang lembut dan tidak mudah patah. Tanah liat yang sudah siap akan dibakar pada suhu 150 atau 180 darjah Celsius selama 15 ke 30 minit mengikut ketebalan tanah liat yang dihasilkan. Okey, khas buat penonton Onda pada hari ini. So saya akan demo. First of all, apa yang anda perlu ada adalah barang-barang keperluan clay. Contohnya adalah peralatan seperti bros dan juga alatan-alatan logam. So ambil clay, masukkan mold, ikut acuan ya, tekan je. So dia akan menghasilkan macam ni lah. Okey. Dan kita letak saja. Okey, inilah hasilnya. Okey, design yang sangat simple, hanya menggunakan mold sahaja. Kita akan bakar. Selamat mencuba. Daybed atau katil siang antara pilihan perabot yang praktikal untuk digunakan jika mempunyai ruang kediaman yang terhad. Daybed boleh dijadikan sofa pada waktu siang dan ditukar menjadi katil tidur pada waktu malam. Bukan sahaja menjimatkan ruang, malah sesuai untuk mereka yang memerlukan sudut bekerja di rumah. Konsep dia macam mana you nak utilisekan your space. You nak macam I ada limit. My space is very limited. So, I nak gunakan space I as a working space, at the same time as a sleeping space. Setengah orang dia tak suka katil yang terlalu kecil untuk tidur. Okay, selalunya macam kalau dia ada macam home office ke, or little studio dekat dalam rumah, or at the same time dia macam nak ada some place untuk dia sit or ambil afternoon nap. Selain itu, daybed juga sesuai diletakkan pada bilik tetamu dan perabot ini mudah diubah suai mengikut citarasa kediaman. Kalau bantal tidur yang biasa, dia nampak terlalu macam bantal tidur bila kita arrange dekat kita punya daybed. So kalau you macam add on little detail, macam ada tali kat ujung macam ni, dia nampak ada a little touch of decoration dekat situ. So tak adalah dia nampak macam bantal tidur. Pemilihan frame pula, because kita dah ada big furniture depan ni, so kita boleh ada big frame, tapi bila you breakkan dia tak nampak terlalu massive dekat satu wall tu. Orang selalu cakap kita break the wall. So kita break the wall with the frame ke, break the wall with the painting ke, mirror ke. Now kita break the wall with the tree frame, so dia tak nampak macam one big wall or one big painting lah dekat wall situ. Penggunaan pelbagai jenis bunga-bungaan juga dapat membantu menaikkan seri bilik agar lebih segar dan menarik. Kalau you suka bold colour, go bold. Setengah orang dia boleh go black wall because dia suka black colour. Tapi cara untuk you play with the wall colour is you kena layer dengan something yang lebih softer, macam soft fabric, soft carpet, or soft furniture, so that dia tak nampak berat kat dalam space you. So when it comes to bold colour wall, so you kena cari something yang tak terlalu pop up tapi dia softkan area tu. Dekorasi setiap ruang sering dikaitkan dengan personaliti pemiliknya, maka kreativiti di dalam menyelahkan ruang kediaman harus bertepatan dengan emosi dan kepribadian diri.
For me, kalau I advise, consult my client ke apa-apa, I akan cakap kat dia, just focus on what you like and apa you punya karakter untuk you create your space. Sebenarnya semua orang boleh buat dekor sebab semua orang ada artistic side dia orang in term of decoration, in term of interior. Tapi cara untuk you betul-betul tahu macam mana nak dekor, you kena banyak baca sebenarnya. Hiasan dan dekorasi yang cantik pada setiap sudut sebenarnya turut menjadi terapi buat sesetengah individu. Justru, rumah bukan hanya perlu kemas dan teratur tetapi juga perlu bersih. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan